Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam perspektif antara pos. Hasrat Kerajaan Kelantan mahu melaksanakan hukum hudud sudah lama diutarakan. Namun sehingga kini pelaksanaan itu masih belum menjadi kenyataan. Azam kerajaan pimpinan PAS ini memang tidak pernah dipersoalkan. Namun keupayaan untuk menjadikannya satu realiti banyak bergantung kepada persoalan sama ada ia boleh mendapat sokongan UMNO atau tidak. Polemik hudud di Kelantan mempunyai kesan meluas ke atas sistem pentadbiran di negara ini. Justru langkah yang bakal diambil oleh UMNO dinanti-nantikan oleh semua pihak. Kita ikuti laporan yang saya sediakan. Pada 14 Disember lalu, Kerajaan Negeri Kelantan, pimpinan PAS menzahirkan keseriusan untuk melaksanakan hukum hudud di negeri itu. Kerajaan telah bersetuju tarikh 29 Disember ini 2014 sebelum menjelang tahun baru 2015 untuk mengadakan sidang khas Dewan Negeri bagi mengemukakan penirang undang-undang berhubungan pindaan Kanun Jenayah Syariah 2/1993. Namun tidak sampai 2 minggu selepas pengumuman itu, Kerajaan Negeri membatalkan sidang khas Dewan Undangan Negeri itu kerana banjir luar biasa yang melanda Kelantan. Ratusan ribu penduduk Kelantan menanggung kerosakan harta benda dan 14 terkorban. Belanja membaik pulih infrastruktur yang musnah dianggarkan mencecah hampir 1 bilion ringgit. Banjir ini menyebabkan Kerajaan Negeri Kelantan menunda sidang khas Dewan Undangan Negeri pada 29 Disember. Sidang khas itu bertujuan untuk meluluskan pindaan kepada enakmen Kanun Jenayah Syariah 2/1993. Pindaan itu akan disusuli dengan Ahli Parlimen PAS membentangkan rang undang-undang persendirian di Parlimen untuk membolehkan Kelantan menguatkuasakan hudud. Penangguhan sidang DUN itu membuat rakan-rakan PAS dalam Pakatan Rakyat menarik nafas lega. DAP dan PKR lantang menolak undang-undang hudud yang dibawa oleh PAS di Kelantan. Justru untuk melaksanakan hukum hudud di Kelantan, PAS mahu tidak mahu terpaksa mengharapkan sokongan wakil-wakil rakyat UMNO, baik di Kelantan mahupun di Parlimen. Adalah jelas bahawa PAS mengharapkan sokongan bulat UMNO kerana menganggap umat Islam harus mendukung pelaksanaan hudud di tanah air mereka sendiri yang mereka anggap wajib. PAS menganggap sebarang penolakan oleh UMNO terhadap undang-undang hudud sebagai ingkar dan kufur terhadap ajaran Islam itu sendiri. Katalah kalau UMNO ni bermain politik, bila sampai masa they don't support, they don't give their support as we expected, maka terbuktilah bahawa UMNO ini memang tidak boleh dipercayai. Namun pandangan atau pendirian bahawa UMNO wajib menyokong hudud yang dibawa oleh PAS bukan satu kepastian. Terdapat pandangan bahawa hudud bukanlah asas kenegaraan dalam Islam, sungguh pun ia boleh menjadi mekanisme dalam membendung jenayah. Asas kenegaraan Islam dalam menegakkan keadilan dan kemakmuran negara berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran dan As-Sunnah. Kalangan wakil rakyat UMNO di Kelantan berpendapat undang-undang hudud yang mahu dibawa PAS sepatutnya melalui proses penapisan yang terperinci. Ini kerana jika pelaksanaan undang-undang syariah itu tersasar, ia boleh mencemar imej Islam sebagai agama yang bertimbang rasa dan adil, terutama dalam mengenakan hukuman kepada pesalah. Kat ni, I think they are not ready lah. Macam mana? Structure tak cakap lagi mengenai infrastructure. Mahkamah mana, whether the judges are trained dan the prosecutors are trained. Bukan you boleh buat macam mahkamah biasa. Kalaulah kita gagal sistem undang-undang Islam, akan memberi refleks lebih teruk lagi pada undang-undang Islam itu sendiri, pada agama Islam sekalipun. Aziz mengingatkan bahawa pendirian beliau tidak harus diangkat oleh PAS sebagai penolakan terhadap hudud.
Sebaliknya, ia hanya menzahirkan keperluan supaya kerajaan negeri bijak mengatur pelan tindakan bagi melaksanakan hudud dan bukan bertindak terburu-buru. Sehinggalah dia selesaikan perkara-perkara pokok berkenaan dengan undang-undang Islam ini dan pelaksanaannya, barulah kita boleh laksanakan. Bukan kata kita nak menentang. Dia take time tak apa, doesn't matter. Kalau kita kata okeylah, we are not ready, we are going to do it in 10 years time ke, okey. Tidak wajar untuk mengatakan UMNO masih belum bersedia untuk melaksanakan hukum hudud. Sebaliknya, parti itu lebih daripada bersedia, cuma mahu memastikan pelaksanaan itu teratur dan tidak pincang. UMNO mahu penjelasan menyeluruh dan terperinci perlu dilakukan terlebih dahulu kerana ramai yang mempunyai tafsiran dan pandangan salah terhadap pelaksanaan hukum tersebut. Secara umum, UMNO tidak ada halangan untuk hudud dilaksanakan di Kelantan. Namun, persetujuan UMNO itu berpaksi kepada keperluan satu pendekatan yang holistik diambil. Ini untuk memastikan pelaksanaan hudud tidak tersasar daripada matlamatnya dan memberi keadilan kepada umat Islam dan penganut bukan Islam. Siapa yang telah pun bersiap sedia satu hal, dan yang lebih penting daripada itu ialah mekanisme di peringkat persekutuan. Bila kita kena pergi melalui jalan yang bermula daripada pembentangan dalam MKI, kemudian diangkat kepada kabinet, kemudian diangkat pula kepada majlis-majlis agama Islam seluruh Malaysia, 14 buah negeri, dan kemudian diikuti pula dengan pembentangan di dalam majlis raja-raja. So ini maknanya nanti kalau timbul pula persoalan, sebab sekarang ni di peringkat kerajaan persekutuan juga kita sedang mempertingkatkan, memperkemaskan mahkamah syariah. Jadi sebab itu saya dah jawab dalam parlimen hari itu, kita tidak menghalang bagi mereka yang telah pun bersiap. Kita bersedia untuk mengemukakan private bill ataupun membawa usul persendirian bagi membental rang undang-undang daripada ahli yang bukan kerajaan di Dewan Parlimen yang mulia itu. Jadi mulai pada sekarang kita buat persiapan sehinggalah kita akan memilih suatu sidang yang terbaik pada sidang Parlimen untuk kita kemukakan bil sebagaimana yang disanggupi oleh pihak Menteri Jabatan Menteri itu, insya-Allah. Namun, sehingga Kerajaan Negeri Kelantan memberi penjelasan mengenai beberapa perkara pokok, mungkin sukar untuk UMNO memberi jaminan semua wakil rakyatnya akur dengan hudud yang ingin dilaksanakan oleh PAS. Contohnya, jaminan di segi perundangan mengenai aplikasi hudud ke atas bukan Islam dan juga pertindihan enakmen syariah dengan undang-undang sivil. Dengan UMNO saya rasa padulah untuk syarat bil ini ya, untuk orang undang-undang ini, sebab dalam Dewan ini bukan kita ada masuk untuk berbincang, untuk berdebat. Ini masalah dia. Bukan semua orang boleh bebas bercakap macam kita bercakap di kedai kopi. Ada 2-3 perkara yang saya rasa kita kena kerajaan atau pertama sekali hati-hatilah berkenaan dengan pelaksanaan ini. Pertama sekali substantive law ya, berkenaan dengan undang-undang itu sendiri ya, secara substansi. Adakah undang-undang itu betul sebagaimana yang dikehendaki oleh syariah? Sebab kita tak tahu ya, banyak conflicting statement di antara ulama-ulama sendiri tentang undang-undang ini, terutama sekali tentang hakim, saksi ya. Orang yang didakwa itu satu Islam, satu Muslim, satu tidak Muslim. Jadi sampai sekarang pun kita belum lagi detail benda-benda macam ni. Ini masalah kita lah. Jadi kalau kita tak clear benda ni, macam mana kita nak laksanakan hukum tersebut? PAS seharusnya memberi tumpuan untuk memperbetulkan kelemahan dalam hukum hududnya dan bukan bingkas menuduh UMNO menolak Islam. Setiap Muslim harus mentaati hukum hudud, tetapi biarlah ia benar-benar hukum hudud yang ditetapkan oleh Allah yang tiada kaitan dengan kepentingan politik mana-mana pihak. Selama ini pun saya tak nampak ada apa-apa halangan ataupun bangkangan di dalam parti UMNO terhadap pelaksanaan hukum hudud.
Mungkin kalau ada pun yang bertanya ialah disebabkan mereka kurang arif. Jadi bila soal kurang arif, ini bukan menyentuh soal akidah. Ini menyentuh soal kaedah kita mendidik orang. Aktivis Islam ini merujuk kepada pengalamannya sendiri dalam mengupas kesediaan UMNO untuk mendukung undang-undang hudud secara holistik. Menurut beliau, undang-undang syariah itu sebenarnya melangkaui isu kepartian. Bukan persoalan politik ini lagi. Hudud dia adalah salah satu daripada banyak lagi agenda Islam. Dan yang saya lihat di sini sebab saya terlibat dalam melatih mereka. Saya terlibat dalam berunding dengan pemimpin-pemimpin UMNO. Dan saya lihat di sini mereka tak lagi melihat ini sebagai satu agenda partisan politik. Tapi ini adalah agenda yang melangkaui agenda politik. Ini adalah agenda untuk terus memartabatkan agama Islam di negara tercinta kita. Kesedaran ini sudah mula menular di kalangan pemimpin UMNO dan kita harap akan terus menular. Dan di kalangan warga UMNO mesti berlapang dada sekiranya ada apa-apa kemusykilan supaya bila bertanya dan berbincang, jangan sekadar berbincang dan bertanya dalam keadaan politik sempit. Pada Mei tahun lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Hir mengumumkan penubuhan sebuah jawatan kuasa teknikal di peringkat pusat bagi mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Syariah di Kelantan. Jamil berkata penubuhan jawatan kuasa itu akan melibatkan Kerajaan Pusat, Kerajaan Negeri Kelantan dan PAS. Sebab itu bila kita sebutkan bahawa kita bersedia bersama dan sebagainya, dan inilah tanda keseriusan dan juga tanda untuk kita nak memperlihatkan langkah-langkah yang berikutnya, termasuk kita akan terangkan kepada MP-MP, termasuk kita akan menyampaikan perkembangan kepada masyarakat dan sebagainya. Sebab itu kita bagi masa kepada jawatankuasa ini dan syur-syur daripada jawatankuasa ini kita ambil kira termasuk hal yang ditimbulkan. Adalah tidak jelas sama ada jawatankuasa yang diumumkan oleh Datuk Seri Jamil Hir Baharom sudah meneliti dan memberi perakuan mengenai Undang-Undang Hudud yang digubal oleh Kerajaan Kelantan. Jika belum, maka tindakan kerajaan negeri mengadakan sidang DUN khas untuk meluluskan undang-undang baru berhubung perkara itu dianggap terburu-buru. For us, it's not rushing because we have been waiting for 23 years. Yes, if we are not ready. But now I think we are ready. In Kelantan, in fact, we work very hard and we have prepared many things now. But most of these things we do not disclose. Apa yang pasti ialah PAS belum memberi maklumat mengenai jenis dan ciri hudud yang ingin dikuatkuasakan di Kelantan kepada PKR mahupun DAP. Kita tak ada keputusan apa. Kita nak bentang di Kota Baru. Sebab kita ni untuk peringkat negeri, kita buat pindah kepada NMI yang sudah diluluskan. Dah tak boleh tengok sebab benda ni benda sulit. Dia hak dewan, lepas bentang boleh tengok lah. Kekurangan maklumat mengenai hudud yang dibawa PAS menjadi antara punca pelbagai pihak termasuk wakil-wakil kerajaan dan pembangkang menasihatkan PAS supaya tidak tergesa-gesa. Jalan penyelesaian dia pada peringkat ini, saya pernah menulis berkenaan dengan pelaksanaan hudud berfasa. Dan saya pernah bentangkan di beberapa tempat. Berfasa ni maknanya you go stage by stage. Ini bukan pelaksanaan hudud, pelaksanaan hukuman hudud. Pada saya hudud terlaksana, tetapi dari segi hukuman dia sahaja. Retorik PAS mengenai hudud harus diperkasakan dengan sebuah pelan tindakan yang telus dan mampu didukung oleh semua pihak. Inilah yang perkara-perkara yang kita kena tengok dulu. Dari segi cara untuk melaksanakan dia tu. Bukan berkempen sahaja. Berkempen ini suatu hal, tetapi cara bagaimana you nak melaksanakan itu, nak menjadikan ia satu realiti itu, kajian itu yang perlu dilaksanakan. Kalau gairah saja berkempen apa semua, tambah pula dengan maki orang, tuduh orang tu, tuduh orang ni kata menentang hukum syarak apa semua, lagilah sukar. Sekiranya undang-undang hudud yang dibawa oleh PAS disokong oleh UMNO, baik di peringkat Dewan Undangan Negeri dan di Parlimen sendiri, ia dijangka akan mengubah landscape politik negara. Justru UMNO perlu membuat keputusan berasaskan kajian berhemah
di atas kesesuaian undang-undang yang digubal oleh pakar-pakar dan agamawan parti itu. Kajian itu harus mengambil kira kedudukan Islam sebagai agama persekutuan dan mengisafi tanggungjawab membela hak penduduk bukan Islam. Soal sama ada hudud dilaksanakan di Kelantan atau tidak adalah tertakluk kepada keupayaan PAS menarik sokongan 88 ahli parlimen UMNO termasuk seorang bukan Muslim. Jenayah adalah bidang kuasa parlimen. So parlimen hanya boleh beri kuasa kepada DUN bila kuasa itu kuasa dia. Kuasa parlimen adalah untuk menggubal hal berkenaan dengan jenayah. Maka perkara jenayah iaitu mencuri, merompak, menyamun, merombol adalah bidang kuasa jenayah yang duduk di dalam kuasa parlimen. So parlimen hanya boleh membenarkan DUN apabila DUN memohon pihak-pihak tertentu itu memohon membenarkan DUN Kelantan. Dalam isu ini, parti-parti komponen Barisan Nasional sudah pun menggesa UMNO untuk tidak memberi sokongan kepada usul PAS yang akan dibawa ke parlimen. Saya rasa tidak jadi masalah. Tak kira siapa yang bawa, sama ada PAS bawa ke disokong oleh ahli parlimen UMNO ke, kita kena tetap kepada prinsip kita. Macam mana perjuangan kita mencapai kemerdekaan, asas kita berlandaskan pada perlembagaan. Itu yang kita nak pertahankan. Jadi dalam kes ini, Jamihir tidak mewakili BN. Dia ahli UMNO. Dalam kes ini, dia bukan satu pendirian yang dipersetujui oleh BN. Dan saya boleh nampak sekarang lebih daripada separuh daripada parti komponen. Ketua parti komponen tak setuju sebab kemajmukan keanggotaan ahli dalam BN ini. Jikalaulah UMNO menyokong usul rang undang-undang persendirian PAS itu untuk memudahkan laluan hudud di Kelantan, UMNO menyokong PAS, adakah MCA akan bersama UMNO lagi dalam Barisan Nasional? Saya rasa kalau berlaku perkara itu, sudah sampailah masanya kita kena membincangkan kedudukan kita bersama dengan rakan-rakan bersekutu. UMNO tidak melatah dengan kata dua yang diberikan oleh MCA. Ini mungkin kerana UMNO akur MCA sendiri tidak arif mengenai pegangan orang Islam terhadap hudud. Apapun pertimbangan UMNO, akhirnya harus berpaksi kepada memastikan hudud yang dibawa PAS menepati kehendak syariah di samping melindungi hak bukan Islam. Jika PAS gagal meyakinkan UMNO bahawa dua aspek ini memang menjadi teras undang-undang hudud yang dibawanya, maka besar kemungkinan PAS terpaksa kembali menyusun langkah baru untuk menjadikan agenda politik parti itu satu realiti. Jangan main-main dengan hudud. Nak buat betul-betul. Tak ada siapa yang tolak undang-undang hudud. Kerana dia adalah undang-undang Allah Ta'ala. Tetapi kita belum sampai pada satu tahap buat kerana ketidakmampuan. Contohnya, ketidakbolehan kerana orang Islam berpecah belah. Nur Atika Abdul Samad melaporkan untuk Perspektif Antara Pos. Dengan itu, sekian Perspektif Antara Pos bersama saya, Nur Atika Abdul Samad. Saya berharap apa yang kami pertontonkan sebentar tadi memberi maklumat berguna kepada anda semua. Sehingga berjumpa lagi, Assalamualaikum dan salam hormat.